Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Karena dengan kebesarannya dan inayahnya serta kudratnya dan iradatnya dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini dalam memperingati satu sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup besar. Yang mana sebelum kita baca surah dia yang berkaitan dengan surah dia, saya nak sebut dulu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan yang sedemikian itu adalah lahir daripada ketakwaan yang ada dalam hati kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ini surah Isra, mengandungi 111 ayat yang menceritakan tentang Isra ini, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya satu ayat sahaja. Tetapi ayat inilah, surah inilah, cerita inilah yang terjadi dalam kehidupan kita semua, yang disebut sebagai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Daripada cerita inilah yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah berlakunya sembahyang, berlakunya ibadah-ibadah. Yang kita buat ibadah ini adalah kerana Allah, dan kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Isra inilah banyak yang peristiwa yang manusia yang adanya fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebahagiannya ke syurga, sebahagiannya ke neraka. Siapa kita atas dunia tak kira. Yang penting kamu lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah. Saya sebut pada tuan-tuan, kalau kita lah pakai sekebas sama sarakul pun, tasbih sama kepala lutut, janggut sama pajak dengan apa. Kalau ibadah kita tidak serupa dengan apa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat lain yang Allah Subhanahu wa taala akan sumbatkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah mulakan subhana, maha suci Allah. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak sebut satu cerita kepada manusia ini, bahawa peristiwa ini tidak akan masuk akal manusia. Saya nak sebut pada tuan-tuan, kita ni sejak daripada kecil sampai besar kita dihidangkan dengan Isra dan Mi'raj. Sebab tu kita percaya. Kalau katalah takdir Allah wa a'udzubillah kita tidak Muslim lah, siapa nak percaya tentang Isra dan Mi'raj? Nabi berjalan daripada Mekah ke Madinah, lepas tu naik ke langit, turun pula malam tu tak sampai daripada Mekah, daripada Jeddah nak pergi ke Palestin. Kalau saya tidak ingat saya sekarang ni, kalau naik kapal terbang 3 jam lebih kurang gitu. Tiba-tiba kau pergi malam tu, kau balik malam tu. Apa barang kau ni Muhammad tu?
Nah, apa ni? Apa cerita ni? Apa cerita ni? Sebab tu Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan subhana. Maha suci Allah. Cuba kita tengok benda-benda yang ajaib, pelik-pelik. Subhanallah, Masya Allah. Dah kita diajar dengan subhanallah, Masya Allah. Subhanallah, Maha suci Allah, hebatnya. Nah, kita tengok Allah manusia, kita tengok makhluk-makhluk Allah. Langit, gunung, bukit. Oh subhanallah, Masya Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Kitanya. Sebab kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah mulakan dengan subhanallah. Sebab benda pelik-pelik. Pelik apanya? Nah, beberapa orang yang tidur di dalam gua Ashabul Kahfi 300 tahun lebih. Dah, 300 tahun lebih. Geliat hanya 2-3 kali geliat. Macam kita tidur kan, geliat sekali. Dua kali lama geliat geliat. Geliat ini maksudnya ialah kita tidur terbalik sebelah sini bola. 300 tahun lebih duduk dalam Ashabul Kahfi, dalam gua Kahfi. Nah, pelik apanya? Siti Sarah umur yang sudah tua lanjut dapat anak. Nah, ketika Jibril alaihissalam datang ke rumah Ibrahim, dalam dua perkara yang nak disampaikan kepada Ibrahim. Pertama, nak menghancurkan kaum Lut. Yang keduanya, nak memberitahu bahawa Sarah akan dapat seorang anak yang bernama Ishak dan cucunya bernama Yakub. Itu yang Sarah duduk di dapur mengintai bila dengar dia dapat anak yang dia suka, yang Allah abadikan dalam Al-Quran tentang sukanya seorang wanita kerana hilangnya takut. Dan pula dia ni adalah orang yang sudah tua, sudah putus haid, menapus. Dari segi sains menapus tak dapat anak, tapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala menapus dapat anak. Jadi tuan-tuan kena beringat, siapa-siapa yang menapus takut-takut dapat anak. Boleh ingat, boleh faham? Okey, dia faham tak? Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, qalu ata'jabina min amrillah. Apa susah ni kerja Allah? Bila kerja Allah Subhanahu wa taala, Adam alaihissalam tak ada apa jadi orang. Daripada hanya 7 tanah yang digumpal, yang diadun menjadi manusia. Apa susah kerja Allah Subhanahu wa taala? Nabi Isa alaihissalam tak ada apa, adalah. Jadi apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala hanya hendak menjalankan hamba-Nya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar asbabnya kerana duka cita. Kematian bapa saudara dia, kewafatan isteri yang tersayang Khadijah alaihissalatu wassalam. Maka dia bawanya berjalan. Atas dasarnya misi yang paling besar, bukan misi jalan saja, tetapi misi yang paling besar adalah suatu benda yang nak diberikan kepada manusia yang sampai sekarang ni manusia tak ditinggal. Manusia kena buat. Kemuliaan manusia dengan perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu Allah mulakan dengan subhana. Ada allazi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hamba dia. Makna walaupun berlaku dalam khilafiyah, ada yang kata dengan birruh, dengan ruh lah, dengan mimpi lah. Tapi Allah mulakan dengan asra bi 'abdihi. Bi 'abdihi ni hamba tu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala jala betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, body dia, jasad dia tu. Ada diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi jalan ke Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Aqsa, melalui naik tangga Mi'raj Nabi tangga Allah Subhanahu wa taala, tangga Mi'raj Allah Subhanahu wa taala, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa, sampai Arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini benda pelik. Saya cakap, waktu saya diceramah Isra dan Mi'raj, saya cakap, tuan-tuan, kita ni nasib baik Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang muslim. Nah, percaya dengan benda ini, walaupun satu ayat kita tetap percaya. Walaupun baris titik sehuruf kita tetap percaya. Sebab apa? Daripada Al-Quranul Karim. Ini bukti dia. Ini bukti. Makna mari satu ayat cerita Isra dan Mi'raj, kita percaya terus. Kita percaya. Nah, ini satu ayat tak apa. Walaupun kita nak kata berapa persen sangat yang ada dalam Tuhan, berapa persen, tapi dia daripada Al-Quran yang wajib kita percaya. Nah, wajib kita percaya. Sebab dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila datang daripada Allah semuanya kalam, sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah perjalankan hamba dia di waktu malam, lailan. Jalan malam. Daripada Mekah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa.
daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, menaiki makhluk yang dibawa daripada syurga, yang kelajuannya mengatasi cahaya yang ada. Kelajuannya. Lagu mana menatang itu tak sekira lah. Orang kata sebut borak lah, apalah. Menatang tu sampai dulu zaman-zaman dulu kita tengok orang kata borak ni kepala wanita, tubuh kuda, ada sayap. Ada dulu. Ada gambar dulu, zaman-zaman dulu ada. Kalau orang tua-tua dulu ada lah. Ada ajaji yang tua-tua yang ni boleh tengok gambar dulu deh. Saya tidak tua mana sangat, baru 22. Kali 2 plus 7 je. Tak tua mana. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menaiki suatu makhluk yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diperjalankan. Kita tak nak cerita dulu apa yang berlaku di depan, sebab saya nak cerita benda yang paling besar bagi kita nanti. Nah, ini Isra. Ini Isra dan Mi'raj. Hak buat nak setakat nak tolak jalan tu, tengok gapo berhenti mana apa semua. Sebab tu ada cerita yang mengatakan bahawa Nabi berhenti di Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Ada berhenti di Tur Sina, tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah. Tak apa dulu perjalanan itu. Cuma nak sebut perjalanan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jauh bang, jauh. Jauh sangat-sangatnya. Tapi apa susah? Kalau jadi dan alhamdulillah, apa susah kerja Allah. Nah, apa susah kerja Allah? Tuan-tuan dulu pernah masa tuan-tuan mengaji dulu, pernah tak tuan-tuan fikir tuan-tuan nak kerja TV3? Tak pernah terfikir nak kerja TV3 Nah, anak saya habis ngaji, mari buat praktikal di TV3. Habis dah. Dah. Dunia aku biar kerja TV3. Tak kerja TV3, kerja lain. Ada. Tak terfikir ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Apa susah? Kita tak pernah fikir kita nak berjawatan pengarah, pengurus kanan, pengurus kiri, pengurus tengah. Kita tak pernah terfikir nak jadi pengurus kanan, tak pernah terfikir nak jadi pengurus tengah. Nah, tak pernah terfikir nak jadi pengurus kiri. Ada ke tak? Kanan kiri. Tak kira lah, yang pentingnya aku sebut. Kau faham? Tak faham sudah. Penting kita tak pernah fikir. Kenapa kita ada sekarang tempat kita? Sebab ini kerja Allah. Benda yang paling besar kita beriman dengan Allah. Di mana kita duduk, di mana tempat kita berdiri, kita pijak di mana bumi, kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Balik. Allah Subhanahu wa taala perjalankan hamba. Jalan. Sampai Masjidil Aqsa. Saya bila sebut Masjidil Aqsa, saya ada 2 kali pergi Masjidil Aqsa. Bulan sebelah ni pula Nabi. Kalau tuan-tuan nak pergi, bolehlah berjalan. Nah, saya buat misi bantuan kemanusiaan, membantu pelarian-pelarian Syria. Bulan sebelah baru ni kita pergi, masuk sampai bulan 12 kita bawa dekat 200,000 bantu pelarian-pelarian Syria di sana. Alhamdulillah. Bulan sebelah ni saya pun insya-Allah akan berangkat sekali lagi. Kalau tuan-tuan rasa nak jalan, marilah jalan aku. Nah, tak masalah. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut Masjidil Aqsa, Allah, saya mula-mula sampai di Masjidil Aqsa terharu tuan-tuan. Tengok kubah kuning, lepas tu cari mana Masjidil Aqsa sebenarnya? Oh, di bawah. Tak cantik Masjidil Aqsa ni. Mungkin tuan-tuan yang dah pergi dah tengok Masjidil Aqsa ni. Ada kita tengok inilah kiblat orang Islam yang pertama, kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Tak cantiknya dengan buruklah, tak lawaklah. Duit banyak orang sumbang banyak, tapi muka Yahudi pegang, tahu je lah orang Yahudi ni. Ada walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi ni tak rada dengan Islam sehingga kita ikut cara dia. Macam-macam kita. Supaya tuan-tuan minta maaf cakap lah kan, bila kita pergi hotel, dia bagi kita makan. Dia letak gerpu sebelah kiri, pisau sebelah kanan. Kita makan chicken chop. Nah, kita kerak ambil chicken chop, kita sumbat ayam tadi dengan tangan kanan ke tangan kiri? Tangan kiri. Yang dia kata, Alhamdulillah, ikut aku dah. Dia sebut lah kalau dia sebut. Kalau dia ikut, kalau dia sebut lah. Tengok orang Islam, setara tu begitu. Ada. Sedangkan Nabi ajar kita dengan tangan kanan, kita buat dengan tangan kiri. Kita nak keluar rumah dengan kaki kanan, ada. Kita nak masuk bilik air dengan kaki kiri, kita balon je. Kanan kiri tak boleh. Nah, macam Ustaz Ropok kena tangan kiri, dia pakai tangan kanan. Jangan marah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai di Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa, suasana Masjidil Aqsa dulu, tuan-tuan, suasana Masjidil Aqsa. Dia di bawah sikit lah. Dia di bawah, yang kubah kuning tu batu.